ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini termasuk di kalangan pertemuan mereka yang bertakwa kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaedah yang keempat daripada 30 tadabbur inspiratif, dan buku ini tadabbur 30 tadabbur inspiratif ini adalah terjemahan bebas dan ringkasan daripada buku yang ditulis oleh Syekh Al-Muqbil yang berjudul Khamsuna Qawaid, 50 kaedah Al-Quran. Yang keempat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizatis sudur. Maksudnya, kalaulah kamu kufur ingkar, yakni tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya, dan ia redakan hamba-hambanya, dan ia ada perkataan tidak terjatuh tuan-tuan, dan ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur, dan jika kamu bersyukur ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Dan ingatlah yang di garis bawah itu, dan ingatlah seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu, maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya ia maha mengetahui akan segala isi yang terkandung di dalam dada. Az-Zumar ayat 7. Kaedah malam ni bermula daripada asal sumbernya diambil daripada ayat yang ke-7 surah Az-Zumar. Dalam ayat yang ke-7 surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menyebut tentang syukur dan kufur. Allah Ta'ala kata, kalau kamu kufur kepada nikmat Allah, Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya. Kalau kamu syukur kepada Allah, maka itulah yang Allah Ta'ala redha. Habis satu bahagian. Kemudian dari segi dosa, Allah Ta'ala kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa pun boleh menanggung dosa orang lain, kecuali dosa yang dia menjadi penyebab. Dosa orang lain dia tak boleh sambung kerana warisan. Tak ada dosa warisan dalam Islam. Tak ada dosa kerana pak dia jahat, maka dia tanggung semua kesan daripada kejahatan pak dia. Tak ada. Ketua kampung dia jahat, dia tak ada. Jiran dia tak ada. Dia punya kaedahnya adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa tanggung dosa orang lain. Adapun dalam persoalan dia menjadi penyebab, dia mula-mula yang meluluhkan judi, dia buka kedai judi, dia buat sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jahat, maknanya dia mula kepada satu usaha jahat. Sebagaimana yang disebut, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan
falahu ithmuha wa ithmu man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan satu kerja buat yang jahat, maka orang ikut, dia akan dapat dosa kerana perbuatannya itu, bukan perwarisan, dan bukan perbuatan dosa orang lain yang tak ada kaitan dengan dia yang menjadi pengasasnya. Itu. Kalau ada kaitan sebagai pengasas, sebagai pemula, sebagai orang yang mula-mula tunjuk model itu, maka dia dapat. Itu yang disebut, siapa yang buat satu keburukan dalam Islam lalu dia tinggalkan keburukan, makna dia jadikan itu sebagai amalan, orang ikut dia, maka orang akan dapat kejahatan yang dilakukan, hasil kejahatan orang lain buat tu, kerana dia menjadi pengasasnya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Rabbul Jalil. Ini adalah antara kaedah prinsip yang diajar di dalam Al-Quran. Ia adalah prinsip keadilan. Kerana itulah sepanjang zaman para sarjana Islam sentiasa berbicara berkaitan kaedah ini dalam bab keadilan dan kesaksamaan agama ini. Tuan-tuan boleh dapat perkataan yang lebih kurang sama. Sama ada dia mulakan dengan Allah ataupun dia mulakan dengan wala. 5 kali dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-An'am 164, Al-Isra 15, Fatir 8, Zumar 7, Najmi 38. 5 kali Allah Ta'ala meletakkan kaedah ini, wala taziru waziratun wizra ukhra, ataupun alla taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa pun boleh tanggung dosa orang lain, dan tak ada siapa pun yang perlu menanggung dosa orang lain. Wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya bagi setiap insan itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia bersungguh-sungguh buat. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Semua kerja buat dia itu akan diperlihatkan di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Hak tu yang dimaksudkan dengan wala taziru waziratun wizra ukhra. Sembahyang hang dapat, amal hang dapat, hang tak tanggung dosa orang lain tak tanggung dosa hang. Setiap mukallaf akan diganjari berdasarkan amalannya sendiri. Demikian juga dosa akan ditanggung oleh pelakunya, bukan oleh mana-mana pihak yang lain, selagi mereka tidak menjadi penyebab kepada perlakuan dosa itu. Kaedah ini bukan hanya untuk umat Muhammad, bahkan ia juga telah ditentukan oleh umat yang terdahulu. Perhatikan bagaimana Nabi Allah Yusuf tidak mahu mengambil tindakan terhadap abang-abangnya yang menawarkan diri untuk diambil tindakan kerana kesalahan Bunyamin, adik Nabi Yusuf, yang didapati barangan raja yang berada dalam beg yang dibawa oleh Bunyamin. Nota kaki yang ke-11, nota kaki 10 dan 11 itu, tuan-tuan. Kesalahan yang telah dirancang oleh Nabi Yusuf untuk memperkenalkan dirinya kepada ahli keluarganya setelah lama tidak bertemu. Yang ke-11 itu boleh dirujuk dalam rangkuman ayat surah Yusuf 78-79 tentang kisah Yusuf. Cerita dia macam ni. Semua kita tahu. Cerita dia Nabi Yusuf, dalam banyak-banyak episod cerita Yusuf itu, salah satunya bila dia sudah sampai kepada kemuncak, dia telah dilantik menjadi Menteri Perbendaharaan negara Mesir. Raja dia bukan Islam. Dia dilantik menjadi Menteri Perbendaharaan negara Mesir. Sebelum tu Nabi Yusuf masuk penjara. Nabi Yusuf masuk penjara bukan kerana 42 bilion, tak. Bukan kerana 42 juta, bukan kerana rasuah, tak. Sebab tu orang ada buat perumpamaan dengan mana ke, oh ni macam Nabi Yusuf. Tak sama. Tak sama sikit pun. Nabi Yusuf tidak dituduh tu semua. Apa tuduhan kepada Nabi Yusuf yang menyebabkan akhirnya Nabi Yusuf kata, ada seorang ustaz kutkan ayat ini, qala rabbis sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku suka daripada aku duduk di luar ni. Pasal apa Nabi Yusuf kata macam tu? Kerana pada waktu itu Yusuf telah digoda oleh, orang Melayu panggil Zulaikha, ataupun digoda oleh Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz. Dan pada waktu itu
telah dibuktikan semuanya bahawasanya Yusuf tidak bersalah melalui penghakiman budak yang boleh bercakap ketika usia dia kecil. Budak tu kata, tengok, in kana qamisahu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minal kadhib wa huwa minas sadiqin, dalam surah Yusuf. Tengok, kalaulah baju dia tu carik daripada arah belakang, maka wanita ini, Imra'atul Aziz ni, bohong, dan Yusuf adalah orang yang betul. Ni budak kecil, duduk atas nuai lagi, duduk atas buayan lagi. Cerita Al-Quran dia, tuan-tuan. Lepas tu bila tengok-tengok, Al-Aziz tengok betul, tarik daripada belakang. Lalu Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz ni, hasut laki dia. Dia kata, kalau biar Yusuf duduk di luar akan jadi masalah yang besar. Hantar dia pergi penjara. Maka Nabi Yusuf kata, qala rabbis sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaih. Itu latar belakang dia. Itu latar belakang dia. Maka Nabi Yusuf masuk penjara. Dalam penjara, tuan-tuan, duduk sekian lama, sampailah raja bermimpi. Raja mimpi lama dah. Raja mimpi 7 ekor lembu yang kurus kering membaham 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Bila tanya kepada menteri-menteri dia, semua menteri dia tak boleh takwil mimpi, tak boleh. Mereka kata, mereka tak erti nak takbir. Bila mereka tak erti nak takbir, mereka kata, adghasu ahlam. Hak ni bukan mimpi, hak ni mengigau. Hak ni adalah mimpi, hak ni bukan mimpi, hak ni adalah mengigau. Adghasu ahlam. Wa ma nahnu bita'wilihi. Dan kami ni tak erti mentakwil mengigau macam ni. Kami tak erti. Lalu salah seorang daripada rakan Yusuf yang duduk dalam penjara dengan Yusuf, hak ni, rakan Yusuf yang duduk dalam penjara ni, hak ni kes penyelewengan dalam istana. Kalau nak sama dengan hak ni, bukan Nabi Yusuf. Dia ni tiba-tiba dia teringat Yusuf ada satu keistimewaan. Lalu dia pun pergi panggil Yusuf, bawa keluar. Dia bila dia keluar daripada penjara, dia kembali ke istana untuk bertugas. Lepas tu dia bagi tahu kepada Al-Aziz, dia bagi tahu, kata, aku ada kawan yang nama Yusuf, dan Yusuf tahu tentang macam mana nak takwil mimpi. Yusuf keluar, Yusuf pun takwil mimpi. Dia kata, kita akan melalui 7 tahun yang subur. Setelah itu kita akan melalui 7 tahun yang kering kontang, yang 7 tahun yang ekonomi kita merudum, dan kita kena buat persiapan pada 7 tahun yang pertama. Lalu Al-Aziz kata, kalau macam tu aku nanti akan jadi pemimpin, puak ni tak boleh pakai. Maka Nabi Yusuf kata, kalau nak lantik aku jadi pemimpin, ij'alni ala khazainil ard, lantiklah aku menjadi menteri perbendaharaan negara. Khazainil ard, penjaga khazanah. Lalu Nabi Yusuf pun dilantik. Dan ketika dua-dua fasa itu, fasa subur dan fasa merudum itu, kawasan sekitar itu berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Antara orang yang terkesan adalah penduduk Kan'an. Penduduk Kan'an itu adalah, antaranya adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Maka mereka pun diutuskan oleh pak mereka, diutuskan mereka bincang keluarga, dengar kata di Mesir mereka bagi makanan percuma, bantuan bakul makanan, lebih kurang begitu. Mereka ambil pertama, ambil kedua, sampai satu ketika Nabi Yusuf tanya, sebenarnya melalui pegawai hampa ni sebenarnya berapa orang adik-beradik? Mereka bagi tahu ayah mereka uzur, mereka ada lagi adik-beradik, adik dan sebagainya. Dikatakan disuruh untuk bawa semua. Bila bawa semua tu, maka bila sampai mereka di Mesir, maka pada waktu itulah Nabi Yusuf telah berunding dengan Bunyamin, bagi tahu kita nak perkenal diri dan aku adalah Yusuf. Maka masukkan cerita Al-Quran, suwa'ul maliki, masukkan timbangan raja ke dalam bahagian Bunyamin. Bila cari-cari, fa'azzana mu'azzinun innakum lasariqun. Ada satu pegawai yang menyeru, mengatakan, ada barang kami hilang, kamu mungkin adalah pencurinya. Mereka cari-cari, duduk dalam bahagian Bunyamin. Maka satu orang daripada abang-abang Yusuf tu kata, in saraqa faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dia kata, kalau kata dia ni mencuri, memang abang dia dulu pun kaki curi. Dia pun tak tahu lagi kata Yusuf.
Dan mereka kata, khudh ahadana makanah, ambillah salah seorang daripada kami yang 9 beradik ni, yang 10 beradik ni, ambillah 9 beradik kami ni, ambillah salah seorang daripada kami untuk duduk tempat dia. Nabi Yusuf kata, tak boleh. Sesungguhnya siapa yang buat kesalahan, dialah yang perlu diambilkan tindakan. Dan hukum dalam dunia ini, kita disuruh hukum dengan yang zahir. Nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kalau macam ada orang buat cerita, kata menggunakan kaedah, dia kata sebenarnya akhirnya yang adil itu adalah Allah. Allah saja yang maha tahu. Mahkamah semua kena tutup. Dia kena buat pindaan perlembagaan Malaysia, fasal yang ketiga, dalam menangani semua kesalahan-kesalahan jenayah. Akhirnya kita kembali kepada mahkamah di akhirat. Tak betul. Kaedah macam tu walaupun cakap dalam kuliah tak betul. Walaupun nampak bila sebut istilah-istilah agama akhirat, tak betul. Hak betulnya apa? Nahkumu bil-zawahir. Kita hukum yang zahir, bawa pembuktian, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Siapa yang tuduh perlu bawa mai bukti, siapa yang dituduh perlu bersumpah, menafikan apa yang dia buat, dan dia perlu membela diri dan sebagainya. Itu telah dinyatakan, kaedah-kaedah yang cukup jelas. Nahkumu bil-zawahir. Nabi Yusuf kata tak boleh ganti. Orang yang buat salah, dia tetap kena salah. Di celah-celah itulah hak poin yang kita nak ambil ni, bahawasanya tak boleh kesalahan itu dipindah kepada orang lain, sama ada di dunia ataupun di akhirat lebih-lebih lagi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa pun boleh menanggung dosa dan kesalahan orang lain, kecuali dia menjadi penyebab. Dia mai buka satu pot untuk jual judi haram ke, ataupun dia menjadi penyebab kepada berlakunya dosa. Dia berdosa atas perbuatan orang lain kerana dia penyebab. Adapun menanggung dosa orang lain kerana perwarisan ke, kesan daripada dosa orang lain pun tak ditanggung oleh mana-mana orang. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Di dunia dan di akhirat. Di dunia, antara dia kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siapa yang buat salah, dalam konteks ini memang dirancang, siapa yang buat salah, yang buat salah itu Bunyamin diambil tindakan. Di celah-celah itulah salah seorang daripada abang-abang Nabi Yusuf ni tengok, dia kata nampak macam Yusuf ni. Dia pun bertanya, qala a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Itu kita jadikan sebagai kaedah, Syekh kita jadikan sebagai kaedah yang keberapa ni? Dalam kaedah yang ke-9 nanti kita akan jumpa. Nabi Yusuf bila ditanya, apakah kamu ini Yusuf? Nabi Yusuf kata, ya, aku adalah Yusuf. Wa hadha akhi, ini saudara aku, adik aku. Qad mannallahu alaina, Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan mempersia-siakan ganjaran kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kaedah kita malam ni, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada siapa pun boleh menanggung dosa dan kesilapan orang lain di akhirat dan di dunia. Okey. Pedoman kaedah. Dalam kehidupan ini, setiap orang akan menanggung hasil dan akibat dari amalnya tanpa melibatkan orang lain. Baik akan dibalas baik dan buruk akan dibalas buruk. Lalu menjadi tanggungjawab setiap peribadi untuk memastikan amalnya itu terkendali dengan menggali hikmah dan ilmu dalam setiap amalannya. Tiada siapa pun menanggung dosa orang lain. Tidak ada dosa warisan dalam agama ini. Kesan daripada dosa, orang tu terima. Tuan-tuan, satu mungkin orang duk anggap kata macam ni. Orang kata pasal apa hati dia benar? Oh, pak dia penyamun. Pak dia penyamun tak menyebabkan hati dia benar. Tak menyebabkan dia bodoh. Pak dia penyamun, pak dia tak bagi dia mengaji, boleh jadi dia bodoh. Bodoh ni
kesan daripada kesilapan yang dilakukan oleh bapa, oleh orang lain tak tertanggung oleh anak. Dia tak ada kesilapan perwarisan itu yang diwariskan. Budak tu jadi bodoh, anak penyamun tu kesan daripada pak. Tak. Anak penyamun pun tuan-tuan, kalau pak dia hantar dia pergi mengaji bagi elok, dia mengaji bagi elok, dia melalui proses tu dengan betul, dia akan diberikan ikut sunnatullah. Kalau bersungguh-sungguh dia ikut jalan yang betul, dia akan dapat kelebihan. Contoh yang klasik, siapa dia tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi, sampai malam ni kalau kita sebut nama dia, kita kata radhiyallahu anhu. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Siapa Al-Walid? Al-Walid ni kepala bengap, cukup loklang, jahat, cukup jahat. Tuan-tuan buka dalam surah yang kedua, juzuk yang ke-29, Tabarakallazi Al-Mulk, surah yang kedua tu Nun. Tuan-tuan buka dalam tu, disebut sifat-sifat Al-Walid ni. Hammazim masya'im binami manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dhalika zanim anka naza mali wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dia ni kaki jahat, kaki penipu. Dia ni kaki mengata kepada orang, namam. Dia ni orang yang keras hati. Dia ni orang yang lawan dengan Quran. Dia ni banyak berzina. Macam-macam yang kata orang yang disebut cirinya dalam surah Al-Qalam tu. Anak dia Khalid bin Al-Walid. Bila kita sebut Khalid, kita kata radhiyallahu anhu. Orang yang kedua, lebih jelas, Abu Jahal. Siapa malam ni nak kata Abu Jahal? Abu Jahal tu ada sisi-sisi positif dia. Kita kata, kita kata paling-paling kurang Abu Jahal tu dia pernah juga duduk di Mekah. Adalah keistimewaan lebih kurang sikit duduk di Mekah. Ataupun kita kata apa tentang Abu Jahal ni? Abu Jahal ni tak ada orang kata melainkan dia penuh dengan kemungkaran dan kejahatan. Anak dia Ikrimah masuk Islam, menjadi seorang panglima yang cukup besar. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu an Ikrimah. Kita mendoakan taradhi, kita mendoakan keridaan untuk Ikrimah, untuk Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan, kesan perbuatan dosa seseorang, dia tak terpindah kepada anak dia, tak pindah. Hak cerita kalau dia samping dia jadi penyamun, dia juga tak ada tanggungjawab. Dia juga tidak pernah mengajar kepada anak dia, tak bagi ruang untuk anak dia belajar dan sebagainya. Anak dia akan jadi bodoh, anak dia akan jadi tak boleh, akan jadi benar dan sebagainya. Tapi bukan kerana dia anak penyamun. Tuan-tuan tahu, anak penyamun yang terkenal juga satu ketika dulu tuan-tuan, jadi buruan polis. Anak dia hafaz Quran, anak dia hafaz Quran, dan dia hantar ke tempat hafaz Quran tu ketika dia menjadi penyamun. Cuma dalam borang pendaftaran tu dia tak tulis pekerjaan penyamun. Tuan-tuan, ikut sunnatullah, anak dia ada otak mengaji, insya-Allah dia akan dapat. Jadi kaedah kita pada malam ni, kesilapan tak berpindah kepada orang lain, dosa tak berpindah kepada orang lain di dunia dan di akhirat. Okey. Kaedah yang kelima, kaedah yang kedua untuk malam ni, muka surat 25. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Perhatikan sumber ayatnya, Al-Hujurat 13. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Hujurat 13. Tuan-tuan, yang atas tu lelaki, perempuan,
jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Hak ni dia panggil apa? Dia panggil takdir. Takdir. Hidup saya dan tuan-tuan ni tuan-tuan, dia ada satu unsur dia unsur takdir. Saya lahir sebagai lelaki, takdir. Pak saya dulu ni, waktu saya lahir 45 tahun lepas tu, tak boleh pergi berunding dengan Tuhan. Atas saya lelaki, saya nombor 7, nombor 6 lelaki, nombor 5 lelaki, nombor 4 lelaki, nombor 3 perempuan, nombor 2 perempuan, yang pertama lelaki. Daripada 7 tu, ayah saya dapat anak yang kelima, lelaki pula. Pada waktu itu boleh jadi. Kalau dari segi keinginan, kalau saya sendiri, perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 lelaki, 5 perempuan. Dia main tu. 6, 7, tak tahu lagi. Tak main lagi. Dia main semua tu. Susunan tu tuan-tuan. Susunan tu, waktu nak lahir tu Allah Ta'ala tak bincang pun. Lahir. Itu nama dia takdir. Bangsa, lahir boleh jadi mamu. Lahir boleh merelit sikit. Lahir boleh hidung kepek. Lahir boleh Melayu. Lahir boleh suku apakah. Takdir. Tak upaya dah. Dia tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. Laki nak pergi jadi perempuan, perempuan nak pergi jadi lelaki. Melainkan lawan dengan tabiat. Maka jadilah sajadiah dan juga apa satu lagi? Apalah. Takdir. Takdir ni tuan-tuan, kita tak boleh lawan dengan dia. Tak boleh. Dan kita tak boleh berbincang tentang takdir. Maknanya kita nak berlumba-lumba dengan takdir. Tak boleh. Tak boleh kita nak lumba-lumba dengan takdir. Kita nak kata semua orang kena jadi Melayu. Pasal apa? Melayu bangsa yang paling utama. Tak boleh. Mai hak kedua tu, inna akramakum indallahi atqakum. Kaedah malam ni. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, di kalangan siapa? Di kalangan manusia. Ayat ni bukan ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapa yang paling mulia di kalangan manusia? Atqakum. Orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Takwa ni tuan-tuan, jadi orang baik. Takwa ni dia bukan takdir. Bukan takdir. Takwa ni dia ikhtiar. Kita perlu usaha. Cerdik, pandai, cerdik, bodoh, kaya, miskin, berjaya, tak berjaya, bahagia, celaka, apa semua ni, hak ni semua ikhtiar. Dia bukan takdir. Bukan takdir. Takdir tadi ni, takdir dia Cina, dia beranak sebagai Cina, dia beranak sebagai India. Bukan dia beranak bersama dengan takdir dia mesti cemerlang. Pasal apa? Pasal dia Cina. Mesti kaya pasal dia Cina. Melayu mesti miskin. Melayu mesti tak. Pandai, bodoh, kaya, miskin, berjaya, gagal, bahagia, celaka dan segala hak macam tu, hak tu semua ikhtiar. Termasuk takwa. Takwa ni ikhtiar. Takwa ni dia bukan takdir. Bukan takdir. Sebab itulah tuan-tuan, Raihan dalam nyanyi Raihan tu kan, ungkapan tu betul yang disebut kata iman tak dapat diwarisi. Kan? Iman tak dapat diwarisi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia panggil anak dia dengan panggilan ya bunayyarkab ma'ana, wahai anak, mai naik sekalian kami ni. Mai naik sekalian kami. Anak dia tu takdir menjadi anak kepada Nabi Nuh, tetapi dia tidak berusaha untuk mendapat iman, maka dia tak dapat iman. Allah Ta'ala kata innahu laysa min ahlik, ini bukan ahli keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia beramal dengan amal yang tidak betul, bukan dengan amal yang salih. Jadi dua benda dalam hidup kita ni. Satu, takdir. Kita tidak boleh memperjuangkan takdir. Satu lagi, ikhtiar. Ikhtiar ni kita boleh memperjuangnya, dan perjuangnya kalau dari segi bahagia, celaka, segala macam tu dengan mengikut sunnatullah, manakala dari segi takwa dengan mengikut syariatullah dan sunnatullah, ketetapan Allah dalam masalah hukum dan ketetapan Allah dalam masalah perubahan alam ini. Okey, mari kita tengok. Ini di antara kaedah Qurani yang menggambarkan kemuliaan agama ini dan ketinggian prinsipnya. Ayat ini amat besar maknanya.
bahkan boleh disifatkan sebagai ayat yang lengkap berkaitan adab. Setelah Allah menyebut berkaitan adab-adab yang agung dan mulia, dan juga mengajak supaya meninggalkan kelaku yang hina, maka Allah berfirman berkaitan kelompok yang terbaik di kalangan manusia. Dan itulah kaedah ini, inna akramakum indallahi atqakum. Berkata Syekhul Islam, di dalam Al-Quran tidak terdapat mana-mana ayat yang memuji atau mengeji mana-mana orang kerana nasab keturunannya. Hanya dipuji kerana iman dan taqwa, dikeji pula kerana perlakuan kufur, fasik dan maksiat. Nota kaki yang ke-12. Di dalam Al-Quran, ni tuan-tuan, satu fakta. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menamakan secara nyata dan jelas nama Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai ikon orang baik, walaupun beliau hanyalah bekas hamba yang dibebaskan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 37, Allah Ta'ala kata, falamma qada Zaidun minha watara. Manakala ikon orang jahat pula ditonjolkan watak Abu Lahab, seorang bangsawan Quraisy, bahkan dia juga adalah bapa saudara Nabi. Tabbat yada abi lahabi watak. Ini adalah petunjuk bahawa yang mulia adalah orang yang bertakwa, sekalipun dari golongan bawahan. Tuan-tuan buka dalam Quran 6,000 ayat ni tuan-tuan dalam Quranul Karim. Tuan-tuan akan dapati macam ni, tak ada satu pun nama-nama sahabat daripada ramai-ramai sahabat tu. Abu Bakar tak ada dalam Quran, tuan-tuan carilah, tak jumpa. Umar tak ada dalam Quran, Umar. Uthman tak ada dalam Quran. Ali tak ada dalam Quran. Talhah bin Ubaidillah tak ada dalam Quran. Zubair, nama mereka tak ada dalam Quran. Abu Bakar ada dalam surah At-Taubah dalam bentuk ganti nama, bukan nama betul, ganti nama. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua di dalam gua. Yang hidup sezaman dengan Nabi ni. Satu-satunya nama yang dipilih diletakkan dalam Al-Quranul Karim, sebut jelas nama dia, adalah Zaid. Surah Al-Ahzab ayat 37. Ayat tu cerita tentang perceraian Zaid dengan Zainab binti Jahshin, yang setelah itu Zainab binti Jahshin dikawinkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut falamma qada Zaidun. Sampai lah ni semua orang pekat baca nama Zaid. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi ni ramai orang jahat. Hak kita sebut tadi ni, Uqbah lah segala macam tu. Tuan-tuan, ramai orang jahat. Tapi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, Allah Ta'ala meletakkan dalam Quran nama bangsawan Quraisy. Bangsawan Quraisy, orang yang cukup faham bahasa Arab, pak nakan Nabi, Al-Quraisyiyul Adnani. Dia bangsa Quraisy, dia keturunan Adnan. Siapa dia? Abu Lahab. Jelas nama dia. Tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah dan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Pak menakan Nabi. Hak tadi siapa? Zaid bin Harithah, hamba mai benar-benar, tak tahu. Masuk Islam di Mekah Al-Mukarramah, dia menjadi orang yang pertama memeluk agama Islam. Allah Ta'ala angkat darjat dia dan dia menjadi ikon orang baik dalam Al-Quran. Ikon orang jahat dalam Quran adalah Abu Jahal, pak menakan Nabi. Hak ni dia pernah jadi anak angkat Nabi, dia bekas hamba, dan dia adalah seorang yang tidak, makna dia bukanlah orang yang terpilih dari segi kehansamannya. Apa maknanya tuan-tuan? Al-Quran nak sebut pasal apa Zaid diangkat? Kerana takwa. Ini kaedahnya. Siapa yang paling mulia di kalangan kamu? Bukan kerana keturunan, bukan kerana anak siapa. Tak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut, kalau kita buka Quran, kita tak jumpa mana-mana orang yang dipuji kerana bangsa ke, dipuji kerana keturunan ke, dipuji kerana duduk di kampung mana ke, tak ada. Bahkan semua tu dipuji kerana iman, dipuji kerana takwa, dipuji kerana Islam, dipuji kerana jihad dan sebagainya, dan dikeji kerana fasik, kerana kafir, kerana munafik dan sebagainya. Hadirin mukminin rahimakumullah. Itu kaedahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Catatan sekali lagi. Yang dikatakan takwa ni ikhtiar. Zaid bin Harithah, kerana ikhtiar dia, bersungguh-sungguhnya dia
dia menjadi ikon orang yang bertakwa. Dia hamba. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man batta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia slow, nasab tidak akan menyebabkan dia masuk awal dalam syurga. Ni saya keturunan Tok Said, saya keturunan Tok Guru, saya Tok Guru. Allah ni tuan-tuan, zaman orang sengit ni cukup teruk tuan-tuan. Pagi tadi saya minum di Kuala Perlis. Satu orang, saya tak pasal dia. Dia duduk dengan saya, minum bahma di hotel yang depan tu. Minum depan laut tu, hotel Beras Mana tu bagah. Dia duduk minum sekali. Dia kata kat saya atas isu yang tuan-tuan nak tengoklah dia. Dia kata 3 suku je orang lah ni. Orang 3 suku boleh angkat jadi ikon kata orang agamawan. Ni cerita 2-3 hari ni. Yang dia isytihar kata dia pun alim daripada Tok Guru Aziz. Pasal apa? Dia tak payah mengaji mana-mana, buka mikrofon ni, ilmu mai. Hang tanyalah hadis mana, hang tanyalah ayat Quran mana, semua aku tahu. Sombongnya. Hari ni pula dia bawa keluar pula video dia, baca rupa-rupanya i'rab yang asas pun tak tahu. Dia kata sebenarnya ni petaka apa berlaku kat kita ni. Saya teringat tuan-tuan, saya kata ada wallahu a'lam. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut akan datang kepada kamu tahun-tahun menjunamnya umat. Dan Nabi sebut pada waktu itu orang yang amanah tak dipercayai, orang yang khianat diangkat dan sebagainya kan. Sampai satu keadaan wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, akan bercakap di kalangan kamu ni ar-ruwaybidah. Para sahabat tak pernah dengar kalimah ruwaybidah. Siapa dia ruwaybidah? Golongan mana? Dia bertanya kat Nabi, wa mar ruwaybidatu ya Rasulullah? Siapakah golongan ruwaybidah itu ya Rasulullah? Nabi kata, istilah yang digunakan oleh Nabi, ar-rajulut tafah, seorang lelaki ataupun seorang yang lekeh. Dia tak ada bukan dalam bidang dia, tapi dia bercakap yatakallamu fi amril ammah, dia bercakap dalam urusan umum manusia. Ni golongan lekeh, ni ruwaybidah. Tuan-tuan, ruwaybidah ni golongan lah, i'rab yang mudah saja tuan-tuan. Dia baca hadis tentang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Saya rasa dia baca tu memang dah ada baris dah. Surah Al-Kahfi. Man qara'a surah Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Oh, dia kata tak, salah. Dia baris yang betul dia adalah man qara'a suratul kahfi, sebab ini fa'il. Siapa biasa mengaji nahu yang paling asas, nahu wadih, tahu dah hak dia baca tu salah. Dia pergi kata dia Tok Guru. Oh, dia kata ni, dia tunjuk handphone dia kan. Dia kata Tok Guru lain tak pakai dah macam ni. Oi, Tok Guru ni seorang yang pakai. Berasa dia kata Tok Guru celakui suku budak dia pun budak. Dia pun pagi kata budak. Ruwaybidah tuan-tuan. Dan lebih teruk kita tuan, kalau kita perhatilah ni, ar-ruwaybidah ni rupanya dia ada dalam banyak bidang. Dalam banyak bidang tuan-tuan. Orang yang bukan bidang piduk cakap. Mai ni isu nak beza di antara apa itu musibah dan apa itu uqubah. Uqubah yang mana, musibah yang mana. Orang pakai cakap, oh, dia kata ni adalah musibah. Tuan-tuan, minggu lepas bila ada orang pergi mubahalah ni hang pusing kok mana pun kena dua-dua belah pihak. Mubahalah ni kena dua-dua belah pihak. Dia pergi seorang-seorang angkat tangan, baca pula dia punya buku tu pun buat macam buku angkat sumpah jawatan Perdana Menteri. Lepas tu dia kata ni adalah mubahalah menentang apa? Ada ustaz pergi kata, oi, saya terkesima dengan kerana dia bermubahalah. Hang mubahalah bang tak tahu ke? Mubahalah ni kod mana pun dua belah pihak. Quran kata, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fadaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Quran kata, mai hang panggil anak hang, aku panggil anak aku. Hang panggil perempuan hang, aku panggil perempuan aku. Hang keluar sendiri hang, aku keluar sendiri aku. Kita duduk di tengah-tengah padang. Summa nabtahil, kemudian sama-sama kita bermubahalah.
bersumpah celaka, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kita jadikan hukum Allah itu dijatuhkan kepada orang-orang yang dusta. Laknat Allah itu akan dijatuhkan kepada orang-orang yang dusta. Itu mubahalah. Bukan kes di mahkamah, lepas bercara di mahkamah tak lepas, mubahalah. Tuan-tuan, mahkamah tutup mah. Hakim tak ada kerja, peguam fakulti undang-undang kena tutup lah. Tak betul. Ada orang kata, saya terkesima kerana dia berani bermubahalah. Lah, berani bermubahalah. Mubahalah tu bukan ada impak hukum pun. Tak ada kesan hukum pun. Jadi, tuan-tuan, saya dah sebut, lahirnya golongan Ruwaibidah ni bahaya. Lahir golongan Ruwaibidah ni, hujung-hujung ni, tuan-tuan, cukup banyaklah dakwaan-dakwaan yang dilekatkan kepada agama. Dilekatkan kepada agama. Syekh tu ada dalam kitab At-Tibris, kalau tak salah saya. Tak salah ya. Ni dakwaan-dakwaan yang cukup pelik, yang kita kata ni sebahagian daripada Ruwaibidah. Pakcik yang duduk dengan saya tu kata, Ustaz, rupanya Ruwaibidah ni dalam bidang nyanyi pun ada, dia kata. Saya kata, mengikut mana pula? Dia tunjuk kat saya konsert Maharaja Lawak ke apa. Lepas duk perli 2 orang penyanyi nombor 1 Malaysia, Alif dengan Iqbal. Dalam bidang menyanyi pun ada Ruwaibidah, dia kata. Dia kata, hak tu bukan saya kata, hak tu Pak Long tu kata. Ruwaibidah tu, dia bukan bidang dia. Dia pergi buat, dia pergi cakap hina, huduh, nampak kata celaru dan sebagainya. Hadirin mukminin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut Al-Quran tidak pernah memuji kerana bangsa. Al-Quran tak pernah memuji kerana hang tu siapa, hang tu status hang macam mana. Al-Quran puji kerana taqwa. Al-Quran keji kerana kufur. Al-Quran puji kerana syukur. Al-Quran keji kerana kufur. Al-Quran puji kerana mahmudah. Al-Quran keji kerana mazmumah. Dia tak ada kaitan dengan bangsa, dengan sebagainya. Tuan-tuan, cerita yang cukup masyhur, saya ulang sebut, tuan-tuan aja dengar dah. Cerita Bilal bin Rabah dengan apa? Dengan Abu Zar Al-Ghifari. Yang satu hari Abu Zar Al-Ghifari kata kepada Bilal bin Rabah, ya benas sauda. Kalau kita terjemah, wahai anak kulit hitam, kita tak nampak unsur menjatuhkan tu. Dia kata kat bin Rabah, ya benar sauda. Wahai, tak padan dengan kulit hitam. Tak padan dengan kulit hitam. Maksudnya, hang macam tak boleh cak, hang ni orang kulit hitam ya. Lebih kurang begitu. Kata Abu Zar Al-Ghifari kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pergi mengadu kat Nabi. Nabi panggil Abu Zar Al-Ghifari, innaka mru'un fika jahiliyah. Hang masih ada lagi unsur-unsur jahiliyah. Agama tak mulia kerana mana-mana bangsa. Agama tidak memuliakan melainkan kerana taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Umat perlu dibiasakan dan dididik untuk mengangkat manusia bersandarkan kepada nilai takwa. Nota kaki yang ke-14. Apa makna takwa? Takwa, tuan-tuan tengok muka surah 27 bawah tu. At-taqwa hiya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa ialah mengikut titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, sama ada secara terbuka maupun bersunyian. Itu adalah takwa. Kita perlu dibiasakan dan dididik untuk mengangkat manusia berdasarkan kepada nilai takwa yang ada pada seseorang, bukan bersandarkan kepada keturunan ataupun pangkat semata-mata. Hang tok guru, maka hang perlu diangkat. Tak, tok guru yang bertakwa. Hang pemimpin, maka pemimpin perlu dilambung-lambung. Tak, pemimpin yang bertakwa. Apa sekalipun profession hang, kedudukan hang orang kaya yang bertakwa. Hang pemimpin dalam masyarakat, pemimpin yang bertakwa. Hang tu imam yang bertakwa. Hang nelayan yang bertakwa. Nilai kemuliaan seseorang itu di sisi Allah dalam kaedah yang tidak berubah, kaedah tetap, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan dua kaedah yang kita bicara, kita ambil daripada Al-Quranul Karim dalam masa 45 minit ini mendatangkan kesan kepada kita dan mendekatkan lagi kita kepada kefahaman Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.